Okey, ion extraction terletak di dalam subtopik 4.3. Okey, subtopik 4.3 daripada zaman dulu, okey, macam mana contohnya macam zaman logam, macam mana orang boleh dapatkan logam untuk membuat senjata ataupun kitchenwares kan, barang-barang kitchen ataupun pisau semua tu. Okey, in order untuk buat tu benda kita perlukan logam yang pure. Okey, kita mau logam saja. Sebab benda yang macam elements atau compound yang kena gali, yang kita lombong daripada tanah, kita panggil sebagai biji timah ataupun biji besi. Ataupun dalam English kita panggil iron ores. Okay. Biji timah, biji besi itu is actually logam yang melekat dengan oksigen sudah, ataupun kita panggil sebagai logam oksida, logam ataupun metal oxide. So metal oxide dia bukan tulin. So kita tidak boleh buat kita tidak boleh buat senjata daripada benda yang tidak tulin, sebab dia akan jadi brittle ataupun tidak kuat besi dia. So apa yang kita perlu ekstrak logam tersebut. Kita perlu pisahkan antara logam dan juga oksida. Kita tidak mau tu oksida, kita mau logam tu sahaja. So apa yang kita boleh buat ialah kita guna proses yang inilah, iaitu kita ada 3 jenis. Kita ada 3 jenis. Okay, nanti saya bagi kamu mind map dia. 3 jenis untuk kita ekstrak logam yang tulin. Salah satu dia ialah elektrolisis. Okay, elektrolisis is actually apabila kita guna 2 elektrod karbon. Okay, 2 elektrod karbon untuk pisahkan logam dengan dia punya oksida lah. Okay. So kedudukan masih penting di dalam penulinan tersebut lah. Okay. Contohnya kita biasanya yang selalu kena lombongkan ialah biji besi kan, iaitu ferrum oxide ataupun ferrum oksida. Okay, ferrum oksida. Okay. So untuk kedudukan yang atas daripada karbon, iaitu aluminium, magnesium, kalsium, sodium dengan kalium atau potasium ni, dia adalah sangat reaktif terhadap oksigen kan. So dia tidak boleh kita tidak boleh guna pengekstrakan biji daripada menggunakan pembakaran dengan karbon. Okey, sebab dia kalau kita bakar dia dengan karbon, tiada perubahan akan berlaku. So apa kita akan buat ialah kita ekstrak menggunakan elektrolisis. Leburan compound metal dengan oksida. Kita akan lebur, and then leburan tersebut kita akan undergo proses elektrolisis ataupun elektrolisis. Di mana positif dengan negatif bar elektrod tu, dia akan attract potasium yang bersifat positif. Dia akan memisahkan oksigen dengan potasium tersebut lah, supaya kita boleh dapat potasium yang tulin. Another one adalah menggunakan pemanasan dengan metal sulfide ataupun logam sulfida di udara lah. So ini biasanya kita guna untuk untuk metal sulfida biasanya kita guna untuk copper dengan mercury. Copper dengan mercury. Kenapa? Sebab dia terletak di bawah. Dia punya kereaktifan terhadap oksigen adalah sangat rendah, mungkin tidak berapa efektif. So kita akan guna metal sulfida. And then, kalau untuk argentum dengan aurum, dia adalah sangat stabil. So biasanya pengekstrakan dia adalah lebih simple lah. Tapi still diperlukan. So biasanya kita akan guna
purification process saja, proses penulinan, begitu saja. Tapi kalau untuk metal yang ada di bawah daripada kedudukan karbon, contohnya zinc, ferrum, stannum ataupun timah, plumbum, kita guna untuk pemanasan dengan karbon. Pemanasan dengan karbon dan juga pemanasan dengan karbon lah. Alright, so pemanasan dengan karbon biasanya kita akan guna hempagas. Hempagas ataupun kita akan guna apa English dia? Kita panggil combustion chamber. Combustion chamber. So, apa yang terjadi ialah iron ataupun biji timah, biji besi yang kita kena lombong atau lepas kena gali, kena lombong semua, dia akan dimasukkan dalam combustion chamber ataupun hempagas ni bersama-sama dengan batu kapur atau limestone dan juga coke ataupun arang batu lah. Arang batu. So, arang batu ini adalah sumber untuk karbon. So, maknanya persamaan yang sama akan berlaku ialah di mana kedudukan karbon ini sangat penting. Contohnya dalam ini adalah ferrum ataupun ion kan. Ion yang tidak tulen means dia adalah compound antara ion dengan oxide ataupun oksida. So kita panggil sebagai hematit, dia punya common name lah. So bila dia masuk, dia akan dipanaskan pada 500 degree Celsius and then selepas itu dia dipanaskan pada suhu 1800 degree Celsius. So apa yang terjadi di sini ialah chemical reaction ataupun tindak balas yang terlibat ialah so kita ada iron oxide. Iron oxide ataupun ferrum oxide. Sebut beginilah, ferrum dengan oksida, ferrum dengan oksigen. Alright, so kita tambah juga dengan limestone di sinilah. Tapi limestone ini adalah untuk slags, molten slags ataupun untuk supaya dia termendap ke bawah. That's why kita guna batu kapur. And then kita perlu arang batu yang menghasilkan karbon, yang mengandungi karbon. So, apa yang terjadi di sini ialah karbon yang kedudukannya adalah lebih tinggi daripada ferrum. So, oksigen ini akan berpindah kepada karbon untuk menghasilkan karbon dioksida. So, bila oksigen itu tinggal ferrum, kita boleh dapat ion yang tulen, besi yang tulen. Besi tulen. Kalau kalsium pula, apa yang terjadi ialah kalsium tersebut dia akan melekat kepada silika, melekat kepada silika dan mana-mana bahan asing untuk membentuk sanga ataupun slag. Slag tersebut kita panggil sebagai kalsium silika lah. Kalsium silika. So kalsium tersebut is actually kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Kita sudah belajar daripada awal-awal chapter kalsium karbonat. So bila dia bertindak balas dengan silika ataupun silikon yang ada di dalam silikat yang kalsium silika yang ada pada pasir-pasir kan, selalunya bila kita lombong confirm ada tanak-tanak semua atau pasir, so dia akan melekat kepada silika tersebut. So silika itu apa yang terjadi, dia akan melekat dengan kalsium. Dengan kalsium untuk produce kalsium silikat. Kalsium silikat, kalsium silika saja.
membentuk kalsium silika. So kalsium silika ini adalah sanga ataupun molten slag tersebutlah. Oke, so dia akan termendap di bawah supaya dia tidak interfere, dia tidak bercampur dengan ion besi ataupun besi tulin yang sudah diekstrak tersebut. Oke, yang sudah diekstrak. Oke, so please remember, sama juga untuk zinc, timah dan juga plumbum. Dia punya equation pun adalah sama. Contohnya Sn oksida, timah oksida ataupun stannum oxide. Bila dia bertindak balas dengan karbon, arang batu, kita boleh menghasilkan timah yang tulin dan carbon dioxide. So ini adalah cara untuk mendapatkan logam yang tulin. So please ingatlah. So try juga remember kedudukan yang ini dan nama-nama logam yang di Lombok. Contohnya hematit, kasiterit. Itu semua adalah pentinglah supaya kamu tahu dia punya nama.